Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya buang bulu masuk dalam mulut pun. Musi dan nyatakan sesurau dan seterusnya semua yang hadir. Alhamdulillah. Kita hari ini kita masuk berapa bulan Syakban hari ni? Apa dah? 9 dah. Maknanya Ramadan tinggal dah 21 hari lagi. Subhanallah, cepatnya masa bulan. Oh, ke bila tak ada bulu ni dia bunyi geduk-geduk gitu. Masuk dalam mulut bulu. Mana? Ada jumpa lah. Sekejap kan. Bulu dia panjang. Tak lama tak cukup. Okey. Saya ada juga mic yang ada ni. Cuma dia tak besar sangat ni. Dah, okey. Suara boleh dengar clear. Belakang boleh dengar. Kalau dengar cuba angkat tangan belakang. Dengar tu angkat tangan. Kalau dengar cuba senyum. Maknanya kita 21 hari lagi nak masuk dalam bulan Ramadan. Yang pertama sekali, para ulama dekat nak masuk Ramadan ini ada suatu doa yang sering diulang. Sama-sama kita baca sekali doa tu malam ni. Allahumma. Ni dah makan malam belum? Jangan, cuba buat macam dah makan malam. Allahumma. Bahaya sikit mana? Barik lana. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Quran. Amin ya rabbal alamin. Saya nampak ada orang hitai ikut tingkap, lepas tu dia nampak penuh kat situ, dia tak masuk. Boleh tak kalau ayahanda yang dekat pintu ni kita ke depan sikit? Boleh tak? Ni kita kosong kat pintu. Kalau ada orang di hitai-hitai, dia tak jadi masuk tadi. Ada mengecoh. Kita tengok. Kita tangguh dulu kuliah boleh? Berasa macam duduk kat Gaza. Kita tengok. Sini dia campur 30% tadi. 30% Chinese, Malay, tu India ada juga. Masya-Allah. Satu Malaysia. Doa yang kita baca tadi tu, kalau imam baca kita aminkan. Tapi alangkah baiknya kalau ada yang kita sendiri-sendiri punya. Maksudnya kita duduk seorang, kita baca juga doa ni. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Boleh ingat tak? Cuba try sekali. 1, 2, 3. Masya-Allah. Senang je rasanya. Yang depan tu ingat doa makan sikit. Cuma tukar dengan Sya'ban wa ballighna Ramadan.
Yang kita amin, ustaz baca, imam baca, ya, itu. Tapi biar kita yang sendiri-sendiri ada. Masa kita selesai sembahyang sunat, kita sembahyang fardu kat surau, kat rumah ke, Allahumma barik lana fi Sya'ban. Maksudnya apa? Ya Allah, berkatilah aku dalam bulan Sya'ban ni. Wa ballighna Ramadan, maksudnya apa? Sampaikan aku dalam bulan Ramadan. Panjangkan umurku. Dan kalau tadi saya ada sambung sikit lah, supaya kita tak panjang umur masuk Ramadan saja. Ya, sambungan dia, wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyam wa tilawatil Quran. Ya Allah, dan tolonglah aku untuk menghidupkan bulan Ramadan nanti dengan puasa, dengan qiyam, dengan baca Quran. Supaya kita bukan panjang umur sampai Ramadan saja, tapi dalam bulan Ramadan itu moga-moga Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk menghidupkan bulan Ramadan. Sekali lagi, last. Cuba baca sekali lagi. 1, 2, 3. Masya-Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban, ballighna Ramadan. Dek, dah tak ada dah ramai macam. Habis dah? Habis dah? Bila ni nak sambung pula? Malam ni last dah? Oh. Sambung India pula. Kat mana tadi dek dia main? Ada kat kolam tu ke? Ke kat luar? Luar. Nampak cahaya? Ada? Masya Allah. Oh, no. Sini kalau masa terawih sini bunyi. Kalau terawih Melayu pula main. Oh, 10 akhir. Sempurna sambut dalam Qadar. Okey. Selesai bab doa tadi. Kalau boleh, doa itu biar kita ada masa yang sendiri-sendiri punya kita baca. Sendiri-sendiri kita. Ada masa kita baca sendiri. Yang dengan jemaah, tapi Allahumma barik lana fi Sya'ban, ballighna Ramadan. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beritahu bulan Sya'ban ini bulan ramai orang yang terlalai. Bulan antara Rejab dengan Ramadan, kat tengah-tengah ni Rasulullah kata orang lalai bulan. Ada orang yang dia mana macam terlepas pandang, mungkin kerana semangat nak sambut Ramadan, prepare. Lepas tu kita baca doa ni yang sendiri-sendiri dengan faham makna. Saya rasa semua macam ingat je tadi doa ni kan? Alhamdulillah. Yang pertama. Yang kedua, bila Ramadan semakin hampir, manusia ada dua golongan. Satu golongan yang gembira, satu golongan yang sedih. Tak excited sangat, rasa tak seronok dengan kehadiran Ramadan. Ada dua golongan. Yang dalam surau malam ni golongan sedih ke golongan gembira? Alhamdulillah. Saya sedih, Ustaz. Baru ni suami saya meninggal, Ramadan tahun ni seorang. Ataupun saya sedih, Ustaz, isteri saya tak ada. Nak buka sekali tahun ni dah meninggal tadi. Sedih macam tu tak apalah. Ustaz, tahun ni mak ayah saya dah tak ada dah. Tahun lepas buka puasa sekali, tahun ni dua-dua tak ada, Ustaz. Sedih. Sedih macam tu tak apa. Tapi, ada satu golongan yang sedih dengan bulan Ramadan. Siapa golongan yang sedih? Selain pada yang kematian orang tersayang tadilah. Ada golongan yang sedih dengan Ramadan nak dekat ni. Golongan mana? Tak dapat makan, ponteng puasa. Kita sebut gini. Golongan ahli makan. Ahli plastik hitam. Ya. Golongan mana yang tak happy dengan Ramadan ni? Golongan ahli apa? Ahli lain lagi. Ahli apa ni? Mana? Ahli maksiat. Ya. Ahli apa tahu? Bagi.
Lepas ni tak boleh, awak tu bagi gelas pula. Ada lagi, boleh. Kalau jauh ke airport. Ahli maksiat. Ahli maksiat, bila Ramadan hampir, dia dah jadi muyuk. Muyuk, you know muyuk? Mute. Mute. Dia jadi unexcited. Dia jadi Ramadan, tak boleh nak joget, tak boleh nak karaoke, tak boleh nak konsert, tak boleh nak pergi dating girlfriend, tak boleh nak rasuah, tak boleh nak. Ahli maksiat, mereka tak happy dengan kehadiran Ramadan. Tanyalah yang joget, yang buat konsert tu. Oh, kita Ramadan saya tak buat konsert, Ustaz. Kita buat persiapan untuk konsert raya nanti. Jadi Ramadan dia tak ada tak joget. Ahli maksiat dia tak happy dengan Ramadan. Yang beli nombor ekor, bulan Ramadan dia tak beli nombor ekor. Sebab Ramadan kata tak boleh, tak baik beli nombor ekor bulan puasa. Kan ada. Ada di kalangan kita beli nombor ekor. Biasa kalau sekali beli tu berapa harga dia? Berapa? Ha? Berapa dia harga dia? Ha? Pencampur. Allah. Tapi saya pernah sekali dalam masjid masjid 300 orang, 400 orang ramai ni. Saya kata masyarakat kita ada lagi beli nombor ekor. Sekali beli tu berapa harga dia? Tok Bila jawab. Allah. Saya kata bila tahu harga nombor ekor, kawan saya, start kawan. Allahu Akbar. Bahaya. Kaya suruh beli, kawan tengok kawan beli. Jadi ahli maksiat itu betul sungguh. Dia bulan Ramadan dia kata, tak boleh buat nombor ekor, tak boleh beli joget, tak boleh ada girlfriend, boyfriend. Girlfriend bagi tahu bang, B. Ramadan kita tak dating tau. Boyfriend kata, ya kita tak dating lah, cuma kita pergi buka puasa je sama-sama. Jadi dia orang tak happy. Ahli maksiat, kehadiran Ramadan, mereka jadi tak happy. Ya rasuah pun. I bagi you tender ni, I bagi kat I, takkan tak ada duit raya mah. You bagilah. Cuma jangan bagi sekarang, ini bulan puasa tau, you bagi lepas raya nanti. Bulan puasa tak bayar rasuah. Betul. Ahli maksiat, apa-apa kategori, datang Ramadan, ini betul dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila datang Ramadan, syaitan-syaitan dibelenggu. Ahli maksiat tak gembira. Yang jenis suka membawang. Apa dia panggil membawang? Apa kaitan membawang dengan mengumpat? Orang sekarang dipanggil membawang kan? Apa? Bawang dengan mengumpat jauh tu. Apa kaitan bawang dengan mengumpat? Dia mata? Mengumpat dia mata? Apa dia kata membawang? Orang nak sebut mengumpat sekarang, orang sebut membawang. Apa? Apa kak? Oh, sambil-sambil potong bawang. Dia tukar. Gitu lah. Apa? Banyak lapis. Panjang cerita. Macam ada pengalaman. Habis saya pun heran. Sebab apa kalau bab mengumpat bawang ni selalu orang kata orang perempuan. Sebenarnya orang lelaki ngumpat tak? Ngumpat juga. Semangat orang perempuan. Ya sah. Kalau kita orang saja. Orang lelaki ngumpat lah. Cuma cara dia lah. Isu dia. Tapi cakap orang. Ngumpat ni cakap orang yang kawan tu kalau tahu dia tak suka tu cakap hari. Itulah mengumpat. Orang yang suka mengumpat, bulan Ramadan, dia kurang, dia slow down mengumpat tau. Ramadan. Akak tu dengan suami dia kan. Dia dengar ni, saya tak nak lah cakap orang. Hari ni puasa. Tunggu lepas buka boleh? Ya, ada lepas buka. Jadi, golongan pertama, kehadiran Ramadan, ahli maksiat, mereka tidak happy.
Moga-moga kita tidak jadi orang macam ni. Dan kita kena, aku ada tak perangai ni? Aku ada tak bila Ramadan dah dekat, aku macam rasa tak berapa nak seronok. Orang yang selalu seksi-seksi, tak tutup aurat, dedah situ, dedah sini. Bulan Ramadan dia okey sikit. Dia tak gembira bulan Ramadan. Satu golongan. Yang kedua tadi golongan apa? Golongan yang gembira dengan kehadiran Ramadan. Tapi, ada tapi dia. Yang gembira ini ada banyak golongan lagi pula. Ada pecahan dia. Ada yang gembira dia banyak sebab dia. Kalau tadi yang tak happy ahli maksiat. Tapi yang gembira dengan Ramadan ada banyak sebab. Banyak kategori pula. Sebab apa awak nampak happy je bulan Ramadan dekat? Saya Ustaz, Ramadan tahun ni target 8 kilo nak turun. Maknanya dia nampak Ramadan kilo. Tahun lepas Ustaz saya dapat kurang 5 kilo. Lepas raya tambah 7. Maknanya dia niat dengan Ramadan tu tak clear. Tak ada masalah kita nak sihat. Kehadiran Ramadan memang insya-Allah. Orang berpuasa ni sihat tubuh badan. Siapa cuba tahun ni cuba cek sekali kolesterol masing-masing. Sebelum masuk Ramadan. Habis Ramadan tu cek bacaan kolesterol. Drop. Tapi kena cek 1-2 Syawal lah. Kalau cek lepas minggu Syawal tu open house banyak, dia naik balik. Back to normal. Jadi, tak salah kita nak gembira, nak sihat Ramadan. Tapi janganlah nampak Ramadan ni semata-mata nak kurus, nak kurang kilo. Tapi ada golongan macam ni. Gembiranya sebab apa happy je nak Ramadan, target dah Ustaz. Saya nak jual air soya, saya nak jual lauk, saya nak jual kuah ni, nak jual buah ni. Bazar Ramadan, dah booking dah. Biasa berniaga, bulan biasa untung 5,000 Ustaz. Jual lauk. Ramadan tahun lepas, saya untung 28,000 Ustaz. 3 kali ganda untung bulan Ramadan, bisnes. Habis Ustaz, salah ke kalau saya berniaga bulan Ramadan? Tak salah. Nak jual kuih ni, kuih dahlia, kuih bunga raya, kayu bubuk, kuih coknek, kuih ikutlah apa benda pun. Yang jadi salahnya, Ramadan datang dia nampak bisnes semata-mata. Tak saya ambil upah Ustaz. Ni bulan Syakban ni pun penuh dah. Jahit lansir, jahit baju raya. Tak salah. Tapi kalau kita jahit, kita kejar duit sampai tak terawih, ini kita tak nak lah. Kita berniaga, minta maaf. Kalau ada sahabat-sahabat yang berniaga bazar Ramadan, jual air, jual lauk, silakan. Tapi ada yang berniaga sampai tak solat maghrib. Tak solat asar. Berniaga, bang, niaga apa bang? Niaga juadah berbuka puasa. Asar tak semayang ni. Maghrib tak semayang. Dia kerja catering Ustaz, jadi caterer di hotel. Maghrib tak semayang. So cerita terawih. Kita tak nak macam. Nak kerja cari duit, nak berniaga bulan Ramadan, silakan. Tapi jangan kita nampak semata-mata Ramadan, nak kejar duit je 3 kali ganda. Orang lain duk kejar pahala. Orang lain kejar pahala, kita kejar duit. Sekali lagi, tak salah nak berniaga, tapi jangan sampai nampak Ramadan, nampak nak buat part time. Nampak nak berniaga semata-mata. Bawa ikutlah, jual apa lagi? Baju raya, kuih raya. Jual bercun. Duduk. Ikutlah apa benda pun. Nak survey akaun orang nak raya. Apa banyak bisnes. Dan subhanallah, rahmat Allah dalam bulan Ramadan ni memang, kalau tanya orang bisnes, memang sale dia tinggi Ramadan. Silakan. Orang jual ni, perabuk ni, jati macam ni bulan Ramadan 500,000 sebulan. Masa sale dia, bulan Syakban dengan Ramadan orang nak buat raya. Kita ingat orang berniaga lauk je laku. Niaga sofa pun dah macam mana. Silakan. Tapi jangan sampai kita terlepas terawih, terlepas ibadah. Orang lain mengejar pahala, kita sibuk kejar duit saja. Tadi yang nak kurung, dia kejar duit. Siapa lagi? Gembira bulan Ramadan dengan gembira yang tak berapa kena. Orang miskin.
Dia gembira kehadiran Ramadan sebab apa? Banyak makan free. Buka free, sahur free, orang infak pun banyak. Kalau kita duduk kategori macam ni, janganlah kita melihat Ramadan itu makan free saja. Lihatlah Ramadan itu rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah, jadi orang nak infak, orang nak belanja, ya kita nampak begitu. Ada yang gembira lagi Ramadan. Sebab apa Ustaz? Nampak happy je. Saya happy Ustaz. Bulan Ramadan, kalau pergi office, nak pergi tidur kat surau, bos tak marah. Alasan kukuh. Puasa. Nak keluar, nak masuk lambat pun bos tak marah. Sebab ada alasan puasa. Saya nampak surau ni bagus. Ada anak-anak kecil duduk diam-diam. Bagus adik-adik kita ni. Bagus. Darjah berapa ni? Darjah berapa tu? Darjah berapa? Darjah 4. Lagi? 5. Rata-rata. Bagus. Dia kata 6. Bagus tak nampak adik-adik ni. Tahun lepas puasa cukup tak? Tak apa. Bagus. Jawapan bagus. Tak apa. Tapi puasalah. Cuma tak cukup sebulan. Alhamdulillah. Okey, tak apa. Biasalah. Ustaz dulu tak ada cerita lah jawab apa. Darjah berapa pernah takut dia jadi hujah nanti. Tapi biasalah. Kita puasa darjah 5, darjah 6. Tapi janganlah adik-adik yang umur 35 pun tak cukup juga. Adik-adik umur 35. Adik-adik darjah 5, darjah 4 tak apa lagi. Tak ada masalah. Ni pun Ustaz nak sentuh sikit bab puasa adik-adik nanti. Tapi sekejap ni. Bagus. Tahniah boleh bawa anak-anak macam ni. Alhamdulillah. Bawa. Ya, Alhamdulillah. Ustaz, kita bawa dia datang surau sekejap masuk, sekejap keluar. Dia orang tak dengar. Tak apa. Bawa je. Dia orang duduk jalan berlari. Tak apa. Bawa je. Yang masalah besar, kalau bapa anak duduk berlari dah surau masa kuliah. Budak-budak ni memang kerja dia, job scope dia dah. Kalau bapa anak, mak anak duk main berlari, itu masalah kan. Nanti Ramadan, ya orang nanti awal cuma saya show kan, belum lupa. Terawih ke apa kan, kita bawa anak-anak, biar dia semayang dekat kita. Baru dia tak main. Kalau kita letak dia dengan grup dia, ni nak copek, ni nak geletek, ni nak... Kalau duduk dekat ayah masing-masing, dia tak main, takkan nak main dengan ayah. Mana boleh pergi Mekah macam mana kita tengok. Kita kadang-kadang kita marah ke dia orang bising sebab kita letak dia setempat. Seronok dia nak main ni. Kalau dia duduk dengan kita, dia semayang. Takkan dia nak letak ayah dia. Ayah. Cuba try test kan. Balik pada tadi, ada orang yang gembira dengan kehadiran Ramadan sebab dia faham. Dia ni jenis pahala tak banyak, jenis ada buat dosa. Jadi dia faham peluang Ramadan ini. Dia yang jenis malah-malah nak ibadah ni, tapi dalam malah pun pahala berganda. Dia faham Ramadan ini doa mustajab. Itu sebab dia gembira. Moga-moga kita termasuk dalam kalangan golongan yang macam ni, insya-Allah. Saya tadi kuliah subuh. Ada satu surau kat Shah Alam. Dia buat pengumuman, hari ni ada jenazah. Ada jenazah yang baru meninggal. Dia akan dimandikan, dikafankan. 3 hari lepas, saya kuliah dekat Masjid Temeloh Jaya. Yang memang subuh Jumaat sungguh lah. Kita lepas main subuh tu, lepas 2 rakaat bagi salam, paling belakang, macam sembahyang Jumaat sungguh. Penuh masjid. Hari Khamis. Bukan hari cuti, hari weekdays. Maknanya, hari biasa. Dan bukan sebab program, memang gitu tiap-tiap hari. Saya kuliah subuh, lepas kuliah subuh, dia umuman. Ada kematian. InsyaAllah, pukul 11 pagi, kita akan solat jenazah. Yang terlintas dalam hati saya, pagi subuh tadi. Kami baru ni. Ada je kematian kan? Bermakna dia tak sempat dengan Ramadan tu. Kita malam ni, waktu kita doakan apa tadi? Rangkap kedua tadi. Wa balighna Ramadan. Ya Allah panjangkan umurku.
Adik-adik cuba ikut ustaz baca doa ni sekali. Adik-adik saja ikut ustaz Allahumma. Allah perlahan ni suara nak kuat sikit. Allahumma barik lana. Sambung. Dah aku jangka. Sekali lagi. Ikut ustaz. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna ba tak panjang, wa ballighna Ramadan. Pandai. Maksudnya, ya Allah, berkatilah aku dalam bulan Sya'ban. Ni bulan apa sekarang? Sya'ban. Wa ballighna Ramadan. Panjangkan umurku biar sampai ke bulan Ramadan. Kita dengar ada orang meninggal dunia. Sebenarnya dalam bulan-bulan lain pun banyak juga orang meninggal. Tapi bila meninggal dalam bulan Sya'ban ni, dia punya sentimental dia lain. Dia punya, Allah, dekat dah nak Ramadan. Tahun ni bayarkan keluarga, kematian ahli keluarga. Kalau Ramadan tak ada seorang. Kalau orang perempuan suami dia meninggal, Ramadan ni dia dalam iddah. Kan? Jadi sebab tu kita doa sungguh pada Allah, moga kita sempat insya-Allah. Ada seorang akak tu, suami dia meninggal dekat Ramadan. Dia WhatsApp saya, Ustaz, boleh tak saya nak pergi sembahyang tarawih ni? Nak pergi sembahyang tarawih je. Saya kata, iddah. Tarawih, Ustaz? Iddah, stay di rumah. Habis saya kena tarawih di rumah ke? Ya. Dia tahu, dan alhamdulillah dia dengar cakap. Dia kata dia rasalah hikmahnya. Memang sepanjang iddah, sepanjang Ramadan, dia memang tarawih di rumah. Cuma anak-anak datang balik teman tarawih sekali, ada kawan datang tarawih sekali. Tapi sebab tu kita sekarang ni subhanallah, orang meninggal dalam bulan Sya'ban ni saya terasa sikitlah sebab dekat dengan Ramadan. Bonda saya, mak saya sendiri meninggal hari Rabu, Jumaat 1 Ramadan. Jadi kita ingat dia. Dia meninggal pagi Rabu, pas subuh, Jumaat tu Ramadan. Adalah yang saya ingat kat sebab memang kebetulan tahun tu saya kena tanyalah ustaz 1 Ramadan. Jadi meninggal di Terengganu Rabu, tapi kita balik ke balik sebab insya-Allah. Nak beritahunya, kalau masih ingat lagi dulu almarhum Datuk Dr. Abu Hassan Din. Bos ada anak Tuan Guru Harudin. Anak betul. Adik. 2-3 tahun lepas dia ceramah malam ni, tajuk andainya ini Ramadan terakhirku. Dia ceramah malam ni, malam besok jadual tarawih. Dia ceramah malam ni, esok tu 29 Sya'ban, malam tu tarawih dah. Jadi malam ni dia ceramah, andainya ini Ramadan terakhirku, dinilai, disekepan. Malam ni ceramah andainya ini Ramadan terakhir itu. Subuh esok dia meninggal. Rahmatullah alaih. Terasa lah. Walaupun dalam bulan-bulan lain, orang meninggal juga. Cuma Ramadan ni dia terasa lebih. Dan cumanya alhamdulillah sekarang, benda ini berlaku di zaman-zaman sebelum ni. Cuma zaman sekarang ni, zaman ada CCTV, masjid surau ada CCTV, banyak kes yang kita saksikan sendiri. Orang-orang yang Allah Ta'ala jemput menghadap ilahi meninggal dunia ketika sedang solat. Macam tak? Viral video. Allah, yang tahun lepas, 3-4 bulan lepas, ustaz dari Terengganu kuliah subuh di Shah Alam. Tengah kuliah, Allah, kita yang ustaz duduk kuliah ni kita tengok. Sebab sekarang buat live, tengah kuliah dia baca ayat berkait dengan akhirat, sesak nafas dia meninggal di meja kuliah. Ya Allah. Sebenarnya benda-benda macam ni banyak dah berlaku sebelum ni. Cuma sekarang sebab ada live, ada CCTV. Dekat Al-Star hari tu, khatib sedang berkhutbah. Dalam khutbah kedua, saya cukup terasa sebab ayat yang dia baca dalam khutbah kedua tu, saya selalu baca dalam khutbah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ayat tu. Saya tak terjemah ayat ni dalam khutbah kedua, saya sambung lagi kedua. Tapi khatib ni dia Al-Ustaz dia terjemah.
Wahai orang beriman, takwalah pada Allah, dan setiap manusia hendaklah meneliti apa amalannya untuk hari esok. Dia pun jatuh daripada mimbar. Allahu Akbar. Indahnya. Ramadan hari tu di Kajang, Surada. Tu Bilal surau lepas sembahyang Zuhur Ramadan. Lepas sembahyang Zuhur, dia sembahyang sunat, sujud tak bangun-bangun. Jadi orang tengok lamanya dia sujud, nampak kaki tu dah hitam dah. Lagi sentuh, sejuk kaki. Pegang belakang, terbalik. Dia tu bila tadi dia azan, dia iqamah, dia sembahyang Zuhur berjemaah, dia puasa, dia sembahyang sunat, dia sujud, meninggal dalam keadaan begitu. Ya Allah. Ya Allah. Kita meninggal juga. Cimani darah tinggi, sakit jatuh, lemah, terbakar, aksiden, langgar kan. Tapi dia dipilih oleh Allah meninggal keadaan sedang sujud, sembahyang sunat, puasa. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau Allah pilih kita meninggal dalam keadaan sujud, nak tak? Nak tak? Sebab kita mati juga atas kata aksiden mana ya? Allah pilih kita meninggal ketika sujud, nak tak? Nak. Nak tak? Kalau Allah pilih kita meninggal ketika sujud, solat isyak kejap lagi, nak tak? Slow pula boleh. Semangat nak. InsyaAllah ni dekat lah Ustaz. Slow pula boleh. Lepas tu kita selalu minta husnul khatimah. Semoga Allah Ta'ala akhirkan umur kita dengan akhir yang baik. Ramadan semakin hampir. Ya Allah. Jadi kita minta lah moga panjang umur. Okey. Seterusnya, siapa di sini yang mampu pergi ke Mekah setiap tahun? Ada? Kalau ada kerja travel, mungkinlah dia bertugas. Dia kapal terbang ke apa ke, mungkin dia boleh pergi Mekah tiap-tiap tahun. Tapi kebiasaannya, kita tak mampu saat nak pergi Mekah tiap-tiap tahun. Tak mampu. Mekah tu tempat mustajab. Mekah Madinah tempat mustajab. Moga-moga Allah Ta'ala jemputlah kita semua untuk sampai ke sana insya-Allah. Sama ada menunaikan umrah ataupun buat haji. Pada yang sedang buat rayuan, tunggu nama naik, moga-moga Allah pilih jadi tetamunya insya-Allah. Tapi kita tak mampu nak pergi setiap tahun ke tempat mustajab ini. Tapi ada orang yang boleh pergi. Sebab dia kerja, sebab dia ada duit, dia nak pergi tiap-tiap tahun pergi. Tapi tak semua orang boleh pergi. Okey. Nak bagi tahu betapa adilnya Allah, kita tak mampu nak pergi ke Mekah tiap-tiap tahun. Mekah ni tempat mustajab. Mekah ni tempat apa? Tempat mustajab. Kita tak mampu nak pergi ke tempat mustajab, maka Allah bagi apa? Sekali lagi. Kita tak mampu nak pergi, ni perkataan ni saya nak. Tempat mustajab. Kita tak mampu. Allah bagi tempat, lawan dia masa mustajab. Orang kaya dapat tak Ramadan? Orang miskin dapat? Orang pencen dapat? Orang baru masuk kerja dapat tak? Semua dapat. Kita tak mampu nak pergi ke tempat mustajab, maka Allah bagi masa mustajab, iaitulah Ramadan. Kita kena ada pemikiran macam ni. Aku tak boleh nak pergi ke Mekah tiap-tiap tahun, maka Allah bagi Ramadan. Sebab tu kita nak warm up. Kita buat kuliah hari ni pun nak warm up. Siapa tu yang pandai main bola tu, dek? Yang power sekali main bola sekarang ni, nama apa? Tak tahu? Alah. Yang main bola power sekali. Siu. Iskandar. Iskandar mana ya? Ada yang Iskandar? Ni. Oh, ni go sendiri skor. Dah masuk start nak bagi tahunya Ronaldo ke Lionel Messi ke siapa ke, dia orang ni nak masuk padang. Dia tunggu sampai masuk padang ke? Tak. Dia buat apa dulu? Pandai. Dia warm up dulu. Sebab apa dia warm up? Betul.
Sedap sebab dia tak nak kaki sakit. Jadi dia kena warm up dulu. Kalau dia tak warm up terus masuk padang main, krem. Kan? Injek. Berapa ramai orang yang masuk Ramadan baru terus nak pecut. Sebab tu malam pertama kedua penuh surau terawih. Lepas tu injek lah. Lepas tu krem lah. Mana tak nampak, baru seminggu tak nampak dah surau. Ada krem habis lah. Injek. Sebab apa? Sebab dia tidak warm up. Dia tidak warm up. Maka alhamdulillah buat majlis ilmu. Kita buat, kita nak mula dah. Tekan butang dah slow-slow. Nak warm up dah slow-slow. Kalau yang lama dah tak sembahyang sunat, sembahyang sunat. Lama dah tak datang surau. Mari dengar kuliah, buka Quran, zikir sikit-sikit. Mula sedekah slow-slow. Warm up dulu. Masuk Ramadan kita pecut lah nanti. Alhamdulillah sekarang ni dengan ada satu fenomena bagus. Banyak dah masjid buat. Yang dia orang panggil apa tu? Program apa? Subuh macam Jumaat. Allahu Akbar. Sekarang ni bukan Malaysia saja. Sampai ke Singapura buat, Indonesia buat, Brunei buat. Moga-moga dapat pahala besar lah orang yang ilhamkan, yang initiate ni. Nama apa? Alih apa tu? Alih Tega. Alih apa? Mahal apa? Tak, bukan. Alih Syukri ya. Alih apa? Alih Sata. Tak apalah, moga-moga semua alih-alih ni datang masjid insya-Allah. Semua alih lah, alih Bata. Ada alif sini? Ada alif? Ada alif? Yang sini alif ni sini. Alif ni bagus. Semua alif-alif bagus. Alhamdulillah. Subhanallah. Dah mula jadi trend. Boleh kita buat kempen tu. Mula sekarang kempen. Buat untuk apa ni? Rainforest ke benda? Raintree. Untuk raintree ni. Tak kata berapa unit rumah sini ada? 300. 700 unit. 30% non-Muslim. Muslim 60%. Daripada 700 unit rumah. 370 gitulah. 900. Tak apalah, jangan, ini khilaf. Tak apalah, mana 400-500 lah rumah orang Islam sini. Caput townhouse sekali. Jadi dalam townhouse dengan kondo 2 blok ni, sini surau dia. Oi, kalau semua datang. Tak muat. Buatlah kempen. Poster, WhatsApp. Saya tanya dekat Temerloh Jaya ni, macam mana buat gini. Sebab dia orang, subuh macam jemaah ni dah 5-6 tahun dah. Daripada sebelum Covid ni kan. Dia kata kita buat kempen Ustaz. Sebab kita masjid kita semayang asalnya 4 soft. Kita buat target 10 soft. Macam mana nak capai? Bicara. Buat benda ni, buat kempen, lancar. Cuma yalah kita tak payah cari alasan lah. Kalau nak cari alasan, banyak alasan ada. Cuma dia ada kelebihan lah. Dia ada sembahyang Jumaat. Dia gunakan masa sebelum khutbah Jumaat tu. Remind, kempen. Tu kalau kita nak cari alasan, adalah alasan. Kita tak ada Jumaat. Jadi, kita tak ada Jumaat Ustaz. Buatlah insya-Allah. Luar tak boleh masuk. Tu yang kita kira berapa ratus unit rumah tadi tu. Let's say kalau 400 unit rumah, sebuah rumah paling kurang berapa orang? 4 orang at least. Baru kahwin Ustaz, 2 orang. Jadi cuba buat, bayangkan yang hadir malam ni, letak dalam kepala ni. Kalau kita baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad hantar Mus'ab bin Umar. Sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, ada 7 orang yang datang Mekah masuk Islam. 7 orang dulu. Tahun depan datang 12 orang pula. Tahun depan datang 70 orang lebih pula. Maknanya masing-masing cari seorang, cari 2 orang yang kita dapat. Kita duduk biasa main futsal, main badminton, kayuh ke, berenang ke, tak dia datang. Balik pada cerita tadi, kita kena warm up untuk sambut Ramadan supaya kita tak krem, supaya tak injek bila datang Ramadan nanti. Kena mula slowly.
Masing-masing mainkan orang. Saya bukan zikir surau, Ustaz. Tak apalah kita bukan zikir surau, tapi kita orang Islam. Saya nak ceramah tak boleh dah, Ustaz. Saya ajak orang datang. Saya kempen. Pakat. Buat kuliah selalu di sini. Sini Alhamdulillah. Dia kuliah. Pakat-pakat datang. Jangan tunggu Ustaz TV je baru nak datang. Mana Ustaz yang tak masuk TV, ilmu dia lagi banyak. Takwa dia lagi baik. Kita datang. Sebab kita nak, niat kita, aku nak warm up untuk Ramadan insya-Allah. Okey. Ini dah jam tadi. Saya nak sebut ada 1-2 perkara kesilapan dalam bulan Ramadan nanti. Setakat yang sempat 1-2 lah kita sebut. Yang pertama, ini berkait dengan mak ayah dulu. Sedikit kesilapan lah. Baiki. Yang kena baiki. Bukan kena tu. Apa dia? Ramai parent yang bersemangat melatih anak-anak puasa tapi tidak bersungguh melatih anak-anak solat. Dek, kalau puasa sehari dapat apa ringgit? Ada tak yang dapat hadiah kalau puasa 1 hari? Oh, cakap gini. Kita orang ikhlas lah Ustaz. Cuba cakap. Betul pandai. Bagus. Ada dapat RM10. 1 hari RM10. 300 lah sebulan. Anak imam. Ayah puasa cukup tak? Bagus, Alhamdulillah. Jadi gini, yang saya nak sebutnya, bagus kita latih anak-anak puasa, tapi kesilapan ramai di kalangan kita yang tak berapa bersungguh latih solat. Kalau hari tak sekolah, dia kejut anak dia bangun sahur, lepas tu tidur tak main subuh. Puasa bagus. Balik sekolah, balik school, petang lepas balik tu tak main asar ni. Balik sekolah, tidurlah tak apa. Mama cakap tidur dulu, tidur. Bangun dah 45, mandi, siap tengok balik buka asar tak semayang. Ini kesilapan sikit yang kita kena baiki. Sebab solat itu lebih utama sebenarnya. Ni maksud saya untuk anak-anak kita yang dah 2-3 lah. Kan? Yang baru-baru nak berlatih puasa. Jadi kita nak bagi hadiah, silakan, tak salah. Contoh tadi anak imam kita sehari RM10 dapat. Tak apa. Power. Alhamdulillah. Nanti anak cakap, abah kalau kita nak puasa setiap bulan Alhamdulillah. Puasa sunat pula Syawal, Senin, Khamis. Silakan, tak salah. Anak yang umur 6-7 tahun ni lah. Jangan anak yang umur 32 sehari puasa RM10 tahu. Anak umur 32 dah. Itu tak ada dah. Sebab kita nak latih dia. Tak apa. Cumanya yang lebih kita kena bersungguh ialah latih solat. Yang dalam hadis Nabi suruh apa? Yang Nabi sebut. Muru auladakum bisalah. Wahum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anak-anak kamu solat. Masa umur berapa kena suruh semayang? 7 ke 17? 7. Kalau umur berapa kalau tak semayang, ayah dah boleh pukul? 10. Kalau 7, kena mula suruh. Semayang, abang. Semayang. Umur 10, kalau suruh semayang, tak semayang, masa tu kena pukul dah. Pukul jangan dengan kayu golf. Mana pukul disiplin kat dia. Umur 10. Cubit boleh. Cubit boleh. Tapi jangan dengan emosi kita. Tak semayang. Boleh. Tapi jangan. Jangan kita lepaskan geram. Cubit boleh. Dia bukan maksud pukul kena tampar. Jangan pukul biar disiplinkan dia. Umur 10. Tapi Rasulullah dah bagi training period tu 7 hingga 10. Yang masalah kita 7, 8, 9 kita tak suruh. 10 baru nak suruh. Lepas tu nak tengok pukul. Sepatutnya daripada 7 suruh dah. Kena suruh semayang. Umur 7. Ada satu camp tu. Jam 5 jam 6. Jam 5 jam 6. Umur berapa? 11, 12. Umur kan? 300 orang.
berceramah ni cakap, adik-adik, cerita bab semayang, mau 10 kena pukul dah. Adik-adik balik nanti cakap ke ayah masing-masing. Suruh ayah beli rotan, cakap ke ayah kalau saya tak solat, ayah rotanlah saya. Adik-adik setuju? Setuju. Setuju. Ada seorang angkat tangan. Ustaz, kalau abah tak semayang, boleh saya rotan abah? Allah. Ada juga ayah datang bulan. Jadi, sebab tu kita kena ingat, action speak louder than word. Perbuatan kita memberi kesan pada anak-anak. Anak tengok perangai kita. Anak tengok kalau ayah tak semayang, tengok bola, tak semayang subuh ayah. Ayah balik kampung, berhenti RNA, begok, makan, tak semayang. Anak-anak tengok. Kan? Kesan pada anak-anak. Jadi, kita beri contoh yang baik. Latih semayang. Saya nak tunjuk satu bukti betapa puasa tu penting latih, tapi solat lebih penting. Sebab kalau dalam hadis tadi pun Nabi sebut solat kena suruh. Ulama kias puasa. Oh, Nabi kata solat kena latih. So kita latihlah juga puasa. Yang jadi masalah kita bersungguh buat yang kias. Yang asas kita kurang bersungguh. Apa bukti kepentingan latih puasa dengan semayang? Buktinya macam ni. Pernah tak jumpa orang puasa yang tinggal solat? Ada tak? Sekali lagi, dia puasa tapi tinggal semayang. Ada tak? Ada. Siapa biasa buat? Cuba kat tangan. Dia puasa tapi tinggal solat. Ada kan? Ada. Tapi orang yang jaga solat confirm dia akan jaga puasa. Kunci dia dekat sini. Orang yang jadi jaga solat, insya-Allah dia akan jaga puasa. Tapi ada orang puasa tinggal semayang. Ada. Banyak kat jabat, kat peniaga, kat mana. Dia puasa tapi tinggal semayang. Sebab tu kita, kalau kita jaga, latih solat anak-anak, jaga solat, insya-Allah. Puasa nanti besar tu automatically, insya-Allah. Tak ada yak-yak-ye. Jadi ini yang pertama. Mak ayah. Yang kedua ni yang saya kata tadi kesilapan sikitlah, kena baiki. Yang kedua ni masalah ni berlaku pada orang lelaki. Kita orang lelaki. Masalah apa? Ustaz, saya dah 2-3 tahun dah 2-3 kali Ramadan dah. Saya memang tak makan sahur. Saya bangun pukul 6.30, mayat subuh pergi kerja. Okey je Ustaz? Saya boleh kerja. Balik rumah siap boleh main badminton, jogging lagi, kayu basikal. Jadi saya okey, saya tak sahur. Ini kesilapan. Sebab dia faham tujuan sahur kuat di siang hari. Silap ni silap. Sebab kalau sahur ni tujuan dia 1, 2, 3, nombor 4. Moga-moga kuat di siang hari. Ada lagi nombor 1, 2, 3 ni. Dia menyangka sahur ni untuk kuat sahaja dah. Tadi dia pun tak sahur. Kata saya okey, silap betul. Sebab apa? Okey. Ingat tak ayat Quran? Bila cerita bab puasa, wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat terdahulu. Umat terdahulu tu siapa? Nabi-nabi dulu betul, ahli kitab. Ahli kitab. Maknanya apa? Ahli kitab puasa tak? Syariat Nabi-Nabi dulu puasa. What is the difference? Apa beza puasa ahli kitab dengan puasa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beza puasa ahli kitab dengan puasa umat Nabi Muhammad sahur. Nabi sebut dalam hadis, faslu ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus suhuf. Beza puasa kita dengan puasa ahli kitab ialah puasa umat Nabi Muhammad ada satu ibadat namanya sahur. Ahli kitab dulu tidak disyariatkan sahur. So, kenapa kita kena bersahur? Sebab saya nak bezakan puasa saya dengan ahli kitab. Allah Ustaz. Dan kalau sebelum ni saya tak bersahur, jadi ahli kitab ke saya? Dia tak jadi ahli kitab.
Cuma kita ni buat against. Kita berbeza dengan ahli kitab, dapat pahala. Jadi kita besar sebab apa orang susah sahur? Sebab saya nak beza dengan ahli kitab. Satu. Yang kedua, Nabi Muhammad pesan, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah sebab pada sahur itu ada barakah. Yang kedua, saya nak bersahur sebab Nabi kata barakah. Barakah apa? Makanan yang kita makan tu berkat. Waktu yang kita bangun itu barakah. Saya nak sahur dua. Sebab berkat, sebab beza puasa hari kita. Yang ketiga, sebab apa sahur? Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau baginda berpuasa, baginda akan bersahur. Jadi saya faham bersahur ini sunnah Nabi Muhammad. Tandas tak ada tandas? Kita tunjuk dia tak? Dia tak biasa, tak tahu. Ambil imam yang lalu lagi mai. Jadi dia dah ingat lah. Beza puasa ahli kitab, barakah. Yang ketiga, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, saya tahu Nabi Muhammad kalau puasa dia akan makan sahur. Jadi saya faham bersahur itu sunnah Nabi Muhammad. Jadi saya bersahur sebab itu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, bersahur. Moga-moga bila ada makanan bantu kita di siang hari bertenaga. Nombor 4. Jadi kita kata saya okey Ustaz, saya tak sahur. Dah nombor 3 perkara depan tu nak buang kat mana? Oh kita ke Ustaz, gitu ke Ustaz? Ya. Dan kalau gitu Ustaz, tahun ni saya berazam sepanjang Ramadan saya tak akan tinggal. Bukan tak tinggal puasa dik, memang tak tinggal. Tak akan tinggal sahur. Andai dia, betul dia jawab. Betul juga tak akan tinggal puasa. Sebab tahun lepas dia tinggal. InsyaAllah tahun ni tak tinggal dah. Jadi, betul. Saya tanah azam. Ustaz, masalahnya saya bangun tengah malam pukul 4, pukul 5 pagi ni tak selera nak makan. Tapi adik-adik, anak-anak biasa selera garas pinggang. Sampai tidur dah pinggang ni makan banyak dah ni. Tahu. Tak apalah. Kalau tak selera, makan juga sikit. Sebab nak dapat fadilat. Paling kurang makan apa? Makan kurma. Makan kurma tau. Kurma bagus. Kurma, ingat. Cuma orang Melayu kita, pokok kurma dia berbuah bulan Ramadan. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, stok kurma ada whole years, all the way. Rumah Nabi Muhammad ada stok kurma sepanjang masa. Sebab Aisyah pernah cerita sekali, rumah kami 2 kali nampak bulan jatuh, tergelam balik, 2 kali nampak anak bulan. Rumah kami tidak dapur tak berasap. Mana di rumah Rasulullah pernah direct 2 bulan dapur tak berasap. Rumah kita peti sejuk ada 2. Stok lauk. Rasulullah pernah 2 bulan dapur tak berasap. Lalu para sahabat tanya, dah 2 bulan tu makan apa Rasulullah? Rasulullah kata makan al-aswadan, iaitulah kurma dengan air masak. Maknanya waktu tak ada makanan, kurma ada. Sunnah Nabi, rumah kita ada stok kurma sepanjang tahun. Tapi kita biasa bulan Ramadan saja. Tak apalah. Sebenarnya kurma ni, kalau makan buah yang paling kerap disebut dalam Quran, kurma. Memang secara saintifik, kurma memang supplier nutrisi, banyak zat yang baik, kurma. Lepas tu dia bagi energi, fruktos, glukos, dia bagi energi. Orang yang tak selera makan, nak sahur, makan kurma, minum air masak. Beres. Dapat ada sunnah bersahur, dapat ada perbuatan dan masa yang barakah, dapat ada beza dengan ahli kitab, dan insya-Allah dengan kurma tadi bagi energi di siang hari. Kurma bagus, makan kurma. Dia bagi tenaga segera. Kurma. Sebab tu kita buka puasa pun sunat dengan kurma. Dia bagi energi. Dia cepat hadam. Kurma ni. Bahkan ada akak-akak yang pregnant, yang mengandung, makan kurma. Asid folik, vitamin B, magnesium, kalsium, potasium, lengkap dalam kurma. Kan?
Bagus. Kalau suami yang mengandung pun makan juga. Cuma bagusnya kurma tu cuba kisar dengan susu supaya dia berak lancar. Dia mak suami dia diu dia tak ada tarik diu. Buat berkilo-kilo dah air selusuh tak jadi je. Suami-suami ni. Sebab tu kita semua makan kurma, kisar kurma dengan susu biar dia buang lancar. Moga-moga. Akak-akak yang dekat dengan tarikh diu nak bersalin, bahkan kalau boleh dekat nak diu tu makan kurma, dia bagi energi tau. Bahkan orang perempuan masa sakit nak bersalin tu, dia panggil apa, construction tu, buat bangunan tau. Yang masa contraction yang masa nurse duduk cakap push tu, sungguh-sungguh kan. Kalau boleh makan kurma masa tu bagus. Tak tengah sakit mana boleh makan lagi. Dah sakit dia kan sekejap-sekejap. Alah kan. Itu dah masa dia 3 cm 4 cm tu. Kalau boleh makan kurma bagus tak? Sebab dia bagi tenaga. Orang perempuan dia nak bersalin, dia perlu tenaga kan. Bukan? Kurma bagi tenaga segera. Ustaz apa ni lawyer buruk ustaz ni? Buka Quran kak, baca kisah Maryam nak melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Bukankah Allah Ta'ala suruh Maryam buat apa? Wa fa'aja'ahal makhadu. Ketika datangnya sakit nak bersalin Maryam, contraction. Allah Ta'ala kata wahuzzi ilaiki. Allah Ta'ala kata pegang batang pokok kurma ni, goncangkan. Kalau nak kira tak logik akal. Pokok kurma nak pegang, tapi Maryam dia tak banyak soal. Ini perintah Allah, dia buat je. Dia tak kata lah, tengah sakit ni ya Allah. Tak. Allah Ta'ala kata Maryam terus buat. Tusaqit alaiki rutaban janiyya. Maryam buat, ini ikhtiar sikit. Allah Ta'ala gugurkan buah kurma yang rutab. Kuli. Allah Ta'ala kata, wahai Maryam, makan kurma. Bila tu? Masa contraction. Allah suruh makan kurma. Scientific proven. Kurma adalah supplier tenaga segera. Rupanya kalau orang nak bersalin makan kurma, dia bagi energi untuk push. Subhanallah. Kamu dah cerita bab beranak ni, cerita sahur balik lah. Cerita sahur balik. Allahu Akbar. Tapi kurma bagus, biar ada kurma. Kita para suami, kalau isteri mengandung, bawa pergi biar dia pilih kurma yang dia suka. Masalah Ustaz, kalau dia pilih hak mahal, biarlah. Yang penting yang dia selera nak makan. Ikutlah jenis apa pun. Supaya benda itu bagi energi. Balik pada sahur tadi, kalau tak selera sangat, makanlah kurma, minum air. Dapat dah fadilat-fadilat tadi. Tapi ada juga yang tanya soalan, apa payah nak jawab. Ustaz, saya sahur, isyak-okok boleh isyak-okok. Dia sahur dengan tanhir, apa payah kita nak jawab. Kan? Tak berkat, kita jawab senang. Kan? Gitu. Jadi sahur dah. Tak boleh nak makan banyak, makan sikit-sikit. Ada satu lagi ni masalah kita orang lelaki. Apa dia? Gini. Tiaweh. Lepas tiaweh, mori. Lepas mori, kita singgah kedai mamak mana-mana, tengok bola. MU lawan Liverpool. Siapa menang? Tengok bola. Tengok jam lepas maghrib tadi. Tengok bola lu kedai mamak bola ni 11.30 dah ni. Esok puasa. Bola habis 12.30. Esok nak tidur payah nak bangun ni. Kita pun order nasi goreng. Nasi goreng mama, telur mata satu, nasi goreng satu, tambah ayam potong satu, makan. Pukul 11.30. Masa nak makan tu, ramai kita ni, dia niat. Dia niat sahur. Bagus. Dapat balik tak? Cepat je jawab dapat Dia makan nasi goreng pukul 11.30 tu, dia niat sahur. Innamal a'malu binniyat. Okey, dapat tak pahala sahur? Oh, insya-Allah. Bagus. Dapat tak pahala sahur? Okey, gini. Sebab dia niat ikhlas dah tadi kan? Okey, kita mana lepas isyak je lagi.
kita dengan penuh ikhlas, sama-sama kita solat sunat duha 2 rakaat je. Dek, niat ikhlas dik, maya duha lepas isyak ni. Dapat pahala dah? Kau insya-Allah juga. Lepas isyak malam ni kita maya duha. Ikhlas. Boleh tak? Dapat pahala tak? Ataupun ginilah. Esok kita esok kerja dah kan. Lepas maya zuhur tu kita sembahyang sunat tahajud 2 rakaat lepas zuhur esok. Boleh tak? Sebab apa tak boleh? Masa. Jadi 11:30 malam kita makan nasi goreng, niat sahur, masa sahur ke tu? Macam mana kita nak kata dapat pahala sahur? Itu bukan waktu sahur. Macam kita nak sembahyang duha lepas isyak tadi. Ikhlas lah 5 kilo pun. Tapi masa 11:30 itu bukan waktu sahur. Walaupun kita niat ikhlas. Kan? Yang pukul 11 malam makan nasi goreng itu bukan sahur. Itu apa? Siapa? Saya rasa bukan siapa. Suffer. Ni sistem penghadaman kita ni suffer. Menderita. Sebab pukul 11:30 malam masuk nasi goreng. Suffering. Kerja lagi. Jadi tak kena. Sebab tu saya kata kesilapan kena baiki tu. Jadi kita bangun makan tengah malam tu dah lah tak sihat badan. Itu bukan suffering. Jadi ambil waktu sahur. Akak-akak saya kalau cerita bab sahur ni, saya lah memang tabik spring lah kepada para isteri, para ibu. Hebat orang perempuan. Kalau ini yang bekerja, Allahu Akbar, nak pergi kerja lagi. Kalau subuh pukul 6, biasa ibu-ibu pukul berapa bangun Kak, kalau subuh pukul 6, untuk sahur pukul berapa bangun? Betul. Anak misali ni. Dan bukan perlu potong bawah, dia baru kecil macam tu. Tengok mak bangun. Pukul berapa Kak? Kalau subuh pukul 6, ibu-ibu bangun pukul berapa biasa? Pukul apa? Pukul 4 Allahu Akbar. Pukul 4. Kadang-kadang isteri kita, dia tak puasa pun minggu tu, bangun juga. Sebab tu Kak, waktu itu waktu apa tadi? Barakah. Waktu itu waktu mustajab doa. Kalau boleh ibu-ibu dah bangun awal tu ambil semayang sekejap, semayang 2 rakaat, mustajab doa. Ni tidur dengan baju tidur dengan rambut waktu kalimah masuk dapur. Kalau kita ambil semayang 2 rakaat, itu waktu mustajab kan. Ustaz, kalau masa tu kita usul tak semayang, tak boleh puasa Ustaz, orang perempuan dia bangun juga. Doa boleh tak? Orang perempuan yang tak semayang, tak puasa, dia bangun waktu pukul 4, 4:30 tu, dia doa boleh tak? Mustajab. Itu waktu mustajab Kak. Doa. Sambil masak, sambil panas lauk hidang, ya Allah, lembutkan hati anak-anakku, jadikan anak yang soleh. Waktu mustajab. Ya Allah, anak-anakku yang makan hidangan ni, moga-moga dia dapat puasa penuh tahun ni. Belajar elok, doa. Itu waktu. Ya Allah, moga-moga suamiku yang makan hidanganku ini sehat tubuh badan, selamat nak cari rezeki. Jangan nampak orang lain, ya Allah, apa saya seorang je, ya Allah. Doa itu. Waktu mustajab. Ya Allah, tahun lepas tak dapat baju raya, tahun ni nak 5 baju raya, ya Allah. Menggerak laki. Doa mustajab. Ambil masa itu Kak, waktu mustajab. Perempuan hebat bangun pukul 4, subuh pukul 6. Suami-suami bangun pukul berapa Kak? 5:45. Para isteri kena faham, suami bangun 5:45 tu sebab orang lelaki dia amal sunat sahur lewat. Betul tak? Kan sahur sunat lewat, betul tak? Tapi bangunlah awal juga, mayang 2 rakaat, tak boleh nak banyak. Kita ni yang bangun sebelum subuh, masa lain tak bangun dah.
Dalam hidup kita bangun awal sebelum subuh 2 je. Satu bulan Ramadan. Satu lagi bila? Ada tiket flight pukul 5.30 tak ke lain. Kena pergi awal. Betul tak? Siapa biasa naik flight pukul 5, pukul 6 pagi, dia awal ke lain. Pukul 3 pergi dah. Boleh baru. Jadi masa Ramadan ni, kalau tak Ramadan, gila lagi. Kemudian, manfaatkanlah Ramadan Allah. Bismillah lah kita. Kejar saya cepat. Kejar ni cepat. Cepat sikit. Bagus juga kejar cepat ni. Guna untuk maghrib Ramadan ni. Jadi banyak orang cerita Ramadan ni. Apatah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghulqat abwabun nar, wa suffidatis syayatin." Bila datang Ramadan, terbuka pintu-pintu syurga, terkunci pintu-pintu neraka, syaitan dibelenggu, syaitan dipenjara. Allahu akbar. Apa maksud pintu syurga terbuka luar? Terbuka. Antara maksudnya kita jadi semangat nak ibadah, terbuka pintu syurga. Antara, cuba kita malam ni lepas isyak malam ni, cuba sembahyang sunat 2 rakaat. Okey, main sunat. Lepas main sunat 2 rakaat tu, cuba buat pengumuman. Okey, sila bangun sembahyang sunat 2 rakaat lagi. Wah, pula imam. Lepas habis 2 rakaat, bangun 2 rakaat lagi. Apa benda ni nak balik dah? Kalau malam ni. Cuba malam Ramadan nanti, tiba-tiba kita boleh tambah rakaat tarawih. 20. Tak 20 pun 8. Kita boleh sembahyang kan? Kalau sekarang 2 rakaat Isyak cukup dah, tak tahu lebih dah. Tiba-tiba Ramadan kita boleh tambah 8, 11, 20. Subhanallah. Kan? Jadi itu terbuka pintu-pintu syurga. Kita jadi semangat nak buat ibadah. Yang nak buat dosa, nak buat maksiat tadi, dah tutup pintu neraka. Dan syaitan-syaitan dibelenggu, di penjara. Ustaz, tapi masalahnya kata syaitan kena penjara. Saya pergi terawih, selipar baru beli hilang. Baru beli selipar, Skechers. Hilang Ustaz, pergi terawih. Kata syaitan kena penjara dah. Syaitan mana curi ni? Adanya manusia yang 11 bulan dia ni rapat sangat dengan syaitan. Baik dengan syaitan. Jadi bila 11 bulan, sebulan syaitan duduk dalam penjara, syaitan WhatsApp je kat dia. Kamu buat ni, buat ni. Dia dikontrol oleh syaitan dari jauh. Sebab dia dah rapat sangat dengan syaitan 11 bulan. Jadi syaitan tak ada, dia ganti jadi syaitan. Curi barang orang, tipu masih ada lagi. Siapa-siapa yang buat perangai tak elok dalam bulan Ramadan, ketahuilah bahawa itu jahat diri dia. Syaitan tak ada dah. Sekarang kita boleh salah ke syaitan ni. Tak main subuh. Dia tengok bola pukul 2 mana tak main subuh. Syaitan punya pasal ni. Salah ke syaitan. Dia tak sembahyang. Tapi bulan Ramadan syaitan dah tak ada. Bila kita buat dosa, maka ketahuilah itu syaitan diri kita. Jahat diri kita ni. Dan seterusnya, Ramadan rebutlah peluang untuk memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah sebut tadi, kita tak mampu nak pergi ke tempat mustajab, maka Allah Ta'ala berikan masa mustajab, itulah Ramadan. Moga-moga Allah panjangkan umur kita, dapat jadi tetamunya lagi dalam bulan Ramadan ini. Moga-moga Allah Ta'ala bantu kita untuk hidupkan Ramadan dengan salat, dengan qiyam, dengan puasa, dengan baca Quran dan amalan-amalan lain. Dan moga-moga Allah Ta'ala terima segala amalan kita nanti insya-Allah. Saya rasa sekadar itulah sedikit tazkirah pada malam ini. Moga-moga ada manfaat insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih pihak surau bagi peluang pada anak dia saya jadi imam. Dia kebetulan balik cuti, saya ada di sekolah tahfiz Sulaimaniyah. Dia ada sekolah yang ada Turki punya sistem. Dia buat ada di Malaysia ni ada dalam 24 cawangan. 24 masih? Sekarang berapa cawangan? 22 cawangan seluruh Malaysia. Selangor, Kedah, Johor, Melaka, Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu. Ada cawangan-cawangan dia. Dia belajar tahfiz ni 3 tahun. Lepas tu dia akan sambung ke Turki pula nanti. Saya sebut ni sebab apa?
Kok kalau ada yang anak-anak baru habis dah jannah ke apa ke, boleh sangat baik, sangat sesuai lah untuk pengajian kat sana insya-Allah. Jadi wallahu a'lam, moga ada manfaat sedikit perkongsian malam ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.